Ingat tak sahabat-sahabat di kalangan Ahlus Suffah, sahabat-sahabat yang dikategorikan fakir dan miskin, yang menetap di beranda masjid Rasulullah, hampir bilangan dia lebih kurang 70 orang. Jadi termasuk di dalam tu Abu Hurairah. Jadi ramai di antara sahabat-sahabat ni tanya, kamu ni antara sahabat Nabi yang paling lewat masuk Islam, tapi kenapa kamu mempelajari hadis, kan kamu menghafaz hadis lebih daripada kami? Kami ni lama dah masuk Islam, lama dah mendekati Nabi, lama dah belajar dengan Nabi, tapi kamu ni dah lewat. Pasal apa kamu boleh melebihi dan mengungguli kami sahabat-sahabat yang lain? Lalu Abu Hurairah memberi jawapan, sesungguhnya di kalangan sahabat-sahabat muhajirin ini, ramai di antara mereka yang sibuk dengan pekerjaan mereka di siang hari, manakala sahabat-sahabat Ansar sibuk menguruskan kebun-kebun dan pertanian masing-masing. Tetapi aku ni perniagaan pun tak ada, nak urus tanah pun tak ada, jadi masa aku tu banyak untuk mendekati Nabi dan untuk mempelajari sesuatu lebih kurang hadis daripada Nabi. Jadi aku dapat mempelajarinya dengan pengerjaan pengecualian masa yang tidak didapati oleh sahabat-sahabat yang lain tadi. Jadi itulah Abu Hurairah. Di antara yang disebutkan dalam riwayat bagaimana ingatan Abu Hurairah ni boleh kuat. Satu riwayat menyebut suatu ketika waktu Nabi mengadakan kuliah ke ceramah, tak kira lah, waktu Nabi mengajar sahabat-sahabat ni, Nabi kata barang siapa yang membuka serban dia dalam majlis ni sepanjang aku menyampaikan perkataan-perkataan ni, sampailah pengakhiran dia, sampailah habis dia, habis saja dia ambil balik serban dia, dia ikat di kepala dia, nescaya dia tidak akan melupai lagi apa-apa yang aku katakan. Jadi orang paling awal buat benda tu ialah Abu Hurairah. Orang paling awal buka serbang dia, bentang dalam majlis Nabi, dan selesai saja Nabi mengakhiri perkataan dia dan pembelajaran dia, dia ambil serban lalu dipakaikan di kepalanya. Ini salah satu riwayat yang mengatakan bagaimana hafazan dan ingatan Abu Hurairah boleh jadi kuat. Dah nama dia Abdul Rahman, siapa yang panggil dia Abu Hurairah? Abu Hurairah ni sebab satu hari dia terjumpa seekor anak kucing liar, anak kucing jalanan. Jadi dia ambil anak kucing tu, dia bawa balik rumah, dia mandi, dia basuhkan dan dia jaga, dia bela anak kucing tu. Kalau dia nak pi ke mana-mana, dia akan letak anak kucing tu dalam lengan baju dia, dia bawa sekali. Jadi dengan sifat pengasih dan penyayangnya, prihatinnya dengan binatang yang bernama kucing ni, ramai di kalangan sahabat-sahabat Nabi panggil dia, keloi dia Abu Hurairah. Tapi Nabi sendiri selalu panggil dia ya Abal Hir. Maksudnya Hurairah dengan lafaz muannas, Abal Hir dengan lafaz muzakkar. Sebab tu ada kalam dia menyebut, sementara sahabat-sahabat lain selalu menamakan aku dengan Abu Hurairah, tetapi Rasulullah sering memanggil aku dengan gelaran ya Abal Hir. Sama juga tu pun bapak kucing, hak ni pun bapak kucing. Abu Hurairah tu lebih kepada muannas, Abar Hir lebih kepada muzakkar. Jadi ekoran daripada itulah beberapa cendekiawan Islam di kemudian hari telah mengambil beberapa iktibar daripada apa perkara yang boleh kita ambil pengetahuan daripada binatang yang bernama kucing. Kucing ni memang istimewa. Kucing ni memang istimewa. Kucing ni antaranya, kucing ni ada berapa color? Kucing ada berapa color? 4 saja, tak akan lebih. Kucing hanya ada warna putih, hitam, kelabu, oranye. Tak ada kucing warna lain. Pernah jumpa kucing warna biru? Tak pernah. Kucing warna hijau? Tak pernah. Kalau jumpa pun masa kempen politik saja. Mungkin orang spray, orang cat, orang buat khianat tak. Tapi nak cari warna betul dia memang tak akan ada. Jadi warna asas basic bagi kucing 4 color. Jadi penemuan telah dibuat, kucing yang ada satu color,
Contoh kalau jumpa kucing, hitam semua, kucing kelabu semua, kucing oranye semua, kucing yang satu kala ada dua jantina, bukan khunsa, maksudnya kala tu ada jantan, kala tu juga ada betina. Kalau kucing yang double, gabung dua kala, hitam putih, kelabu oranye, kelabu putih ke hitam oranye ke, juga dua jantina. Hak dua kala ada jantan, hak dua kala ada betina. Tapi kalau jumpa kucing tiga kala, hitam putih kelabu, hitam putih oranye, tak ada kucing jantan tiga kala. Yang ada tiga kala cuma kucing betina saja. Bagi penggemar-penggemar dan pemelihara kucing, boleh try check betul atau tidak kajian yang telah dibuat ni, warna tiga kala hanya milik kucing betina saja. Seterusnya, kalaulah ustaz jumpa juga kucing tiga kala tapi jantan, lagu mana? Ustaz kata tak ada, bukan saya kata, kajian yang kata. Bila kata jumpa juga hitam putih oranye tapi jantan, kajian mengatakan 99.9% kucing tu mandul. Kalau ada juga tiga kala jantan, sifat dia mandul, tak boleh mengandungkan kucing betina hak lain. Jumpa juga ustaz, lalu ke belakang kedai mamak, jumpa kucing tiga kala tapi boleh mengandungkan kucing perempuan hak lain. Kita pun tanya mamak tu duduk tengah bancuh kopi belakang tu, ni kucing tiga kala. Betul, tu anak-anak dia lah tu, 3 ekor tu anak dia. Kucing ni 3 kala boleh mengandungkan betina lain. Betul. Kalaulah kucing 3 kala jantan boleh mengandungkan kucing betina hak lain, sebab mungkin dia duduk belakang kedai mamak, banyak minum radik-radik hak tak habis tu, dia jadi kuat. Contohlah. Jadi dia mampu membuntingkan kucing betina hak lain. Inilah kucing paling ajaib atas dunia. 3 kala jantan boleh mengandungkan kucing betina lain. Inilah kucing paling ajaib. Tak kira bulu lebat ke tak lebat, muka huduh ke muka tak huduh, itulah kucing paling ajaib. Kalau jumpa suka kucing, ambil bela. Payah nak cari kucing hak lagu ni. Baik, tu lebih kurang tentang Abu Hurairah, sebab nak pi kepada hadis kita. Jadi kita tengok di bawah tadi, hadis ni direkodkan oleh Bukhari ke Muslim ke Imam Hakim? Hadis ni direkodkan oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim adalah salah seorang perawi ataupun pencatat hadis yang hebat, yang terkenal. Nama betul dia Abu Abdullah An-Naisaburi. Dia lebih dikenali dengan nama Ibnu Al-Bayyi. Ibnu Al-Bayyi juga merujuk kepada Imam Hakim, pemilik kitab Mustadrak Al-Hakim ala Sahihaini. Ala Sahihaini merujuk kepada Bukhari dan Muslim. Dia ini adalah seorang ulama yang giat berkarya, suka menulis. Antara hasil karya Imam Hakim, contoh Al-Ilal ada satu, Al-Ilal wal Amali. Yang kedua, Ma'arif Ulumil Hadis pun ada. Dan ada setengah ulama-ulama kata karya hasil beliau hampir mencapai 1,500 juzuk. 1,500 juzuk ni jumlah, kita kata jumlah hasil karya yang cukup besar yang pernah dihasilkan oleh salah seorang ulama hadis. Beliau banyak berjalan, banyak mengembara, terutama daripada bumi Hijaz ke bumi Iraq. Di sanalah beliau melakukan muzakarah dengan ulama-ulama hadis, melakukan munazarah dengan penghafal-penghafal hadis, yang akhirnya beliau menjawat jawatan qadi di Naisaburi pada tahun 395 Hijrah dan beliau wafat 405 Hijrah. Itu serba sedikit tentang periwayatan kehidupan Imam Al-Hakim. Jadi kembali kita kepada hadis. Bila sebut sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, kita tengok penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Rasulullah ini lebih kepada penyakit zahir ke penyakit batin? Hak Nabi sebut ni lebih kepada penyakit zahir ke penyakit batin?
lebih kepada penyakit batin. Sebab yang Nabi cerita ini bukan kanser. Yang Nabi cerita ni bukan kencing manis. Yang Nabi cerita ni bukan sakit jantung. Yang Nabi cerita ni bukan diabetes. Yang Nabi cerita ni bukannya gout. Tapi penyakit-penyakit hak Nabi cerita ini ialah suka menimbulkan harta, tipu menipu nak merebut harta dunia, hasad-hasad, dengki-dengki, marah memarahi. Ni adalah penyakit-penyakit batin. Kalau kita kaitkan dengan agama Islam kita, sememangnya agama kita juga ada keterkaitan di antara zahir dengan yang batin. Kalau kita ambil perkiraan hadis Jibril yang datang ajar Nabi Muhammad dan sahabat yang lain tentang iman, Islam dan ihsan. Iman lebih merujuk kepada perkara batin. Syariat lebih merujuk kepada perkara zahir. Kombinasi, gabungan, implementasi daripada iman yang batin dan syariat yang zahir ini dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan ihsan. Inilah dikenali sebagai rukun takwa dalam agama. Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan. Itulah rukun takwa dalam agama. Tetapi kebanyakan umat Islam hari ini berjaya menguasai rukun iman, berjaya menguasai rukun Islam, tetapi rukun ihsan belum tentu lagi mampu dan dapat dikuasai oleh sebahagian besar umat Islam. Inilah sebenarnya punca gejala dan penyakit yang membarah dan merebak kerana kita mengabaikan apa yang dikatakan sebagai ihsan. Kalau kita rujuk kepada hal-hal yang bersifat tentang diri kita, kita pun ada bentuk zahir dikenali sebagai jasad, ada unsur batin dikenali sebagai ruh. Kedua-duanya memerlukan makanan. Kalau jasad kita memerlukan makanan-makanan jasadi badaniah, apa yang kita makan hari ini, nasi ke, ikan ke, daging ke, dan apa-apa minuman sekalipun. Tetapi roh, jiwa kita juga perlu diisi dengan makanan-makanan. Yang inilah yang dinamakan ingat pada Allah, zikir-zikiran, wirid-wiridan dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Tapi hari ini ramai di kalangan umat Islam sudah mula melupai makanan-makanan bagi sifat batin mereka. Apa yang mereka lebihkan sekarang, lebih menumpukan kepada memberi makanan dan minuman kepada perkara-perkara yang bersifat jasadiah badaniah semata-mata. Akibat kelalaian ini, akibat kecuaian dan kelekaan inilah banyaknya jenis penyakit-penyakit yang berbentuk batin. Penyakit-penyakit yang berbentuk tersembunyi ini mula hinggap dan masuk ke dalam batang tubuh umat Islam di akhir zaman. Hari ini kalau nak ubat penyakit yang zahir, kita tengok ada banyak tempat-tempat yang digunakan sebagai perawatan bagi penyakit zahir. Kita sakit benda ni, boleh ada hospital. Kita sakit benda ni, ada klinik kerajaan. Kita sakit benda ni, ada klinik satu Malaysia. Kita sakit benda ni, ada klinik swasta. Kita sakit benda ni, ada pusat perawatan. Kita sakit benda ni, ada rawatan tradisional. Bahagian-bahagian zahir kita tak pernah kurang. Ada pula pakar-pakar, ada pula spesialis masing-masing. Hak ni bahagian matanya, hak ni bahagian hatinya, hak ni bahagian jantungnya, hak ni bahagian tangan, bahagian kuku, bahagian rambut, segala bahagian kita cukup jaga. Tetapi bagaimana tentang penyakit-penyakit batin yang hampir dilupakan oleh sebahagian besar manusia? Dan kita sememangnya boleh lihat hari ini walaupun jasad mereka sihat, jasad mereka segar, jasad mereka sembuh, tetapi kebanyakan batin-batin mereka terancam. Batin-batin mereka menderita. Kalaulah itu tidak berlaku, pasti segala gejala-gejala sosial yang sedang berlaku hari ini tidak akan berlaku sama sekali. Sebab gejala-gejala kemaksiatan-kemaksiatan, kekufuran-kekufuran, keingkaran-keingkaran, kederhakaan-kederhakaan kepada Allah
Semuanya berpunca daripada sifat dalaman dan kebatinan. Akhirnya hari ini kalau kita punya penyakit-penyakit tersebut, di mana kita nak cari ubat? Di mana kita nak cari doktor? Adakah pernah anda melalui mana-mana kawasan, mana-mana daerah, mana-mana wilayah, mana-mana negeri, mana-mana negara, mana-mana jalan dan lorong, jumpa label besar tengah malam pukul 9, Dr. Abu, pakar penyakit takabur? Pernah tengok? Pergi sikit, Dr. Ali, pakar penyakit sombong. Pernah tengok? Dr. Yusuf, pakar penyakit riak. Tak jumpa. Tak ada orang yang berkepakaran untuk mengubati penyakit-penyakit yang bersifat dalaman. Maka cara yang terbaik ialah kembali kepada agama Islam, kembali kepada Tuhan yang satu, kembali kepada kesempurnaan, kelengkapan agama yang syamil lagi kamil. Jadi antara punca sebenar ialah ramai di antara kita yang sudah meninggalkan agama, mungkin secara sedar atau tidak secara sedar. Maksud meninggalkan agama di sini, kita sudah tidak memahami agama secara keseluruhan dan kita mengambil agama kadang-kadang semata-mata untuk dikaitkan dengan nilai-nilai ritual dan ibadat semata-mata. Kalau tengok orang semayang, itulah agama. Tengok orang pi haji, itulah agama. Tengok orang puasa, itulah agama. Tengok orang bayar zakat, itulah agama. Seolah-olah selesai saja kaki melangkah keluar daripada masjid, sudah tidak ada keterlibatan agama. Lepas saja Assalamualaikum, Assalamualaikum, lipat sejadah, gulung sejadah, sudah tidak ada lagi keterlibatan agama. Bila berlalu bulan Ramadan Al-Mubarak, seolah-olah tidak ada lagi keterlibatan agama. Bila balik daripada haji, seolah-olah tidak ada lagi keterlibatan agama. Bila dah selesai bayar zakat, bayar tu, sudah tidak ada lagi keterlibatan agama. Seolah-olah ritual dan bentuk ibadat tadilah yang mencerminkan keagamaan kita. Keluar saja daripada unsur dan perkara tersebut, kita bukan lagi terlibat dan tertakluk dengan agama. Sedangkan hampir setiap masa, setiap saat, 24 jam, kita tidak ada pengecualian atas nama agama. Cuma yang bezanya setiap pekerjaan, setiap perlakuan yang kita buat itu niat dengan ikhlas dan disifatkan dan nisbahkan dengan Allah, maka dia dikira beribadat dan berpahala. Dan inilah perkara-perkara yang perlu diperbaiki, perkara-perkara yang diperlu renovasi balik di dalam minda dan akal umat-umat Islam, supaya mereka memahami agama dengan secara lebih meluas, bukan hanya melibatkan perkara-perkara yang berbentuk ritual ibadat semata-mata.